quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru OBT, hadirin muslimin yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah hari yang begitu baik ini, cuacanya pun baik, tak terlalu panas, nampak redup, tapi belum hujan lagi. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sama-sama untuk hadir ke surau ini untuk mengerjakan salat Jumaat secara berjemaah. Dan insya-Allah sebelum Jumaat ni sedikit tazkirah daripada saya untuk kita kongsikan bersama sebagai ingatan bersama. Jadi saya menggunakan sebuah kitab untuk tazkirah ini yang saya sambung daripada minggu ke minggu apabila adanya giliran tugasan saya di sini, iaitu kitab Mau'izatul Mukminin, bimbingan mencapai darjat mukmin, karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Dan tajuk yang dibincangkan pada mula ialah berkaitan dengan keutamaan Jumaat dan adab-adabnya. Jadi kita membicarakan tajuk tentang keutamaan Jumaat dan adab-adab apabila kita datang solat Jumaat pada hari Jumaat ini. Di sini pada saya ni kita berhenti pada muka surat 76, iaitu tajuk yang di atas. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ini berkaitan dengan Jumaat lah, isu-isu berkaitan dengan Jumaat, ada adab. Kata Imam Al-Ghazali, disunatkan duduk di saf barisan yang pertama. Ini saya sambung daripada yang lalu. Disunatkan duduk di saf barisan yang pertama sebab banyak keutamaannya, terutama yang dekat kepada khatib untuk mendengarkan khutbahnya dengan jelas. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sunat duduk dekat saf pertama barisan depan. Jadi tuan-tuan kalau datang tu sebaik-baiknya kita terus parking dekat depan lah, dan kita ada urus-urus surau yang menjaga susunan saf. Jadi sebaiknya memang kita ambil yang afdal, duduk dekat saf yang pertama. Ada hadis lain yang Nabi sebutkan, kalaulah kamu tahu kelebihan berada di saf pertama, nescaya kamu akan undi, buat undian supaya kamu dipilih untuk duduk dalam saf yang pertama. Itu kelebihan berada dalam saf pertama itu dalam solat-solat waktu yang biasa. Tambahan lagi lah pula kalau hari Jumaat. Jadi seboleh mungkin kita duduk dalam saf yang pertama. Itu perlu kita kejarlah. Tetapi janganlah kita buat perangai orang luar pula. Kita kalau orang Malaysia ni kita jadi beradab. Orang dapat silakan tuan, sila semua orang duduk depan, kita duduk belakang tak apa kan. Tu perangai orang Melayu kan orang kita. Tapi kau tengok perangai orang luar jenis negara Tan Tentun ni, dia jenis tak kerti bahasa pula, dah masuk sempit pun dia mencelah juga tengah tu kan. Janganlah sampai macam tu. Dan jangan sampai pula kita rasa kita selesa duduk di belakang. Biar kita duduk kat saf depan dalam keadaan yang terbaik. Okey. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, terutama yang dekat kepada khatib untuk mendengarkan khutbahnya dengan jelas. Bila dah duduk dalam saf yang pertama tu, kata Imam Al-Ghazali, dia ada juga keutamaan yang berada pada saf utama. Kita boleh duduk saf utama, ujung belah kanan, ujung belah kiri kan. Ujung sekali, senang. Kau nak lena, nak tidur ke, nak baring kan, nak main buka handphone ke, relax santai kan, duduk kat dinding jauh-jauh, boleh juga, dapatlah pahala saf yang pertama tu. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang terbaiknya adalah kita dekat kepada khatib. Dekat kepada khatib, maksudnya dekat dengan inilah mimbar khutbah ni. Ini yang terbaik, berada pada depan mimbar khutbah ataupun yang di sekelilingnya. Itu yang terbaik. Maksudnya hari Jumaat kalau kita datang, pergi cari saf utama, jangan ambil saf kat ujung. Cari yang dekat-dekat dengan mimbar khutbah. Itu yang terbaik kata Imam Ghazali.
supaya jelas kita mendengar khutbah apabila khatib berkhutbah. Kemudian kata Imam Ghazali, makruh melakukan sembahyang di pasar ataupun di lantai yang ada di luar masjid. Ni tempat kita tak adalah, ni sebelah-sebelah negara Arab ni biasanya. Hukumnya makruh melakukan sembahyang di pasar ataupun di lantai yang ada di luar masjid. Kalau negara-negara Arab tu biasa dia punya masjid di kawasan tu dia bersambung dengan kedai-kedai tepi-tepi tu. Jadi orang berniaga tepi tu semua rapat sampai ke masjid. Kita tak sini, kita jenis orang Melayu ni beradab sopan. Kita ada pagar, kalau nak berniaga pun tak boleh masuk ke dalam, keluar, apa-apa nak bisnes pun kena minta kebenaran surau, kena ada surat, semua bagus orang kita itu. Tapi berbeza dengan negara sebelah Arab sana. Dia orang ikut je, dia tabur je apa dia nak buka, semua dekat rapat. Kadang tepi pasar tu sekali dinding tu pun boleh berlaku begitu. Maka kata Imam Ghazali, makruh melakukan sembahyang di pasar. Maksudnya kalau kita berada pada tempat yang sedemikian, kalau kita nak solat, maka makruh kita duduk yang tepi-tepi itu makruh. Contoh paling mudah kita tengok kalau dekat Masjidil Haram Mekah, kan Masjidil Haram kan dia dengan kedai-kedai tu, orang semayang kadang tepi-tepi kedai tu kan, yalah itu dia buka luas kan. Tapi maksudnya kalau dah kita sampai ke peringkat masuk kedai, depan-depan kedai tu, walaupun ramai orang semayang situ, tapi hukum dia makruh. Seboleh mungkin kita rapat ke depan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Okey. Kemudian katanya lagi, seseorang itu hendaklah menghentikan perbicaraan sewaktu khatib telah keluar. Dia kata. Jadi apa adab kita lagi? Kita masuk dalam surau, dalam masjid, bolehlah kita nak bercakap, buat hal kita, tetapi apabila khatib keluar je, dia kata innallaha wa malaikatahu, sini Bilal disebut kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila dia cakap je gitu, kalau kita sembang dengan kawan ke, tengah ada hal urusan apa-apa ke, tengah telefon ke apa, kita berhentikan semua. Maksudnya khatib nak mula berkhutbah, pastikan semua kita tutup. Handphone kita silent mode ke, ataupun kita terus tutup dia tu, shut down terus, dan kita berikan fokus kepada apa khutbah yang akan disampaikan. Jangan bercakap. Jangan bercakap, dia kata. Okay. Jadi hendaklah ia menjawab azan dan selanjutnya terus mendengar khutbah. Jadi selanjutnya hendaklah dia menjawab azan. Bila tutup tu berlakulah azan, dilaungkan azan. Azan yang masuk waktu zuhur. Kalau macam kita mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i lah sini yang kita amalkan, azan yang pertama tu dah masuk waktu, kan? Sini macam ni contohnya, masuk zuhur Jumaat 1.24. 1.24 tu azan pertama kita kan. Kita kat Malaysia situ kan. 1.24 saya. Berapa zuhur? 1.27. 1.27. So 1.27 tu azan pertama kita. Kan? Kita kat Malaysia ni yang kita pegang lah. Satu azan pertama. Jadi selepas azan tu maka bermula daripada situ, maka dah, maksudnya azan tu dah tutup dah handphone semua, tak payah dah. Orang sembahyang sunat, qabliyah, Jumaat, kemudian nak khutbah tu berhenti. Itu kalau suasana kita di sini. Dia berbeza dengan sesetengah, sebahagian mazhab. Kalau tuan-tuan duduk di sebelah Saudi sana, dia beza. Dia azan yang pertama tu sebelum masuk waktu, lebih kurang dalam setengah jam. Sebab dia ada sejarah dia azan ni, azan Jumaat ni. Dia azan Jumaat itu pada zaman sahabat dulu dibuat azan yang pertama tu. Azan yang pertama tu dibuat untuk panggil orang. Jadi dia punya spirit azan dua kali tu, sebenarnya azan itu yang pertama tu adalah untuk memanggil orang datang. Zaman sahabat dulu dia tengok, dia berlaku, dia ada dua-dua, dia ada flow lah. Zaman zaman Umar ada isu, zaman Uthman ada isu, zaman Ali ada isu waktu azan itu. Dan ada yang sahabat yang kata azan pertama tu bukan azan dekat masjid, dekat surau. Azan pertama tu pergi ke pasar.
pergi ke pasar. Macam kita lah sini, orang kat sini sebab sebenarnya nak panggil orang sembahyang. Zaman tu mikrofon tak ada lagi. Zaman tu tak ada mikrofon. Jadi panggil Bilal, Bilal bukan azan dekat masjid. Bilal pergi ke pasar. Sini pasar di mana Komeru. Pergilah kedai-kedai sana kan, kawasan pasar, orang jual ikan, tepi jalan, tempat pasar banyak, kat situ dia azan. Jadi azan tu lebih kurang dalam sejam sebelum waktu zuhur. Dia punya function dia nak suruh orang, ingat ke orang, hari ni hari Jumaat, siap sedia. Jadi bila azan tu supaya orang pun boleh bersiap sedia balik, semua datang ke masjid, ke surau untuk bersedia untuk solat Jumaat. Itu spirit azan yang pertama dia. Kemudian berlalu zaman, tengok dah okey sikit, dihentikan waktu azan, diubah sana ubah ini daripada adalah cerita di sebalik azan yang pertama itu. Kalau kita tengok sejarah dia lah. Tapi dari sudut ulama kita, mazhab Syafi'i yang kita pegang ni, azan pertama tu itulah. Bila dia azan tu maksudnya azan masuk waktu. So kalau kita bahas mazhab lain, azan pertama tu bukan azan masuk waktu, tapi dia azan untuk panggil orang solat, dan sebelum masuk waktu dalam sejam gitu. So bagi kita kat sini maksudnya azan pertama tu maksudnya betul azan waktu solat azan Jumaat. Okey, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, an Uqail an ibn Shihab akhbarani Sa'id bin al-Musayyab anna Abu Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhtubu faqad lagaw. Ini pun hadis ni kita biasa dengar. Hadis barang siapa yang berkata kepada kawannya diamlah sedang saat itu imam sedang berkhutbah, maka ia telah berbuat kelalaian, dan barang siapa yang berbuat kelalaian maka tiada ertinya Jumaat itu baginya. Ini memang hadis ini disebutkan dalam kitab ni, disebutkan riwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya hadis yang kuat, yang muttafaqun alaih, yang hadis sifatnya adalah sahih berdasarkan kitab inilah yang dinukilkan. Iza qulta li sahibika, apabila bercakap aja seseorang daripada kita ni, kita bercakap dengan jiran kita, orang sebelah kita, jemaah depan kita, kanan kita, kiri kita, yang mana apa yang kita cakapkan itu hanyalah insit. Insit ni maksudnya kita suruh diam, diam, itu maksud dia insit, diam, insit, tu maksud insit. Kemudian yaumal jumaah wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Ini isunya, imam sedang berkhutbah. Imam sedang berkhutbah, kita duduk tengok ada orang bising, kita kata kita bukan bercakap, kita kata gitu je kan, kita mengeluarkan bunyi insit, diam, kita katakan diam, ataupun kita bagi isyarat mengeluarkan bunyi, memberi maksud diam. Sedangkan khatib sedang berkhutbah, faqad lagaw, kata Nabi, semuanya dah lagaw, tak ada dah Jumaat tu bagi dia, tak ada nilai, walaupun hanya dia berkata diam, kan. Jangan kita mengeluarkan bunyi ketika khatib sedang berkhutbah. Dengan berdasarkan nas hadis di atas, maka untuk mendiamkan orang yang bercakap-cakap semasa khatib sedang berkhutbah, hendaklah dilakukan dengan isyarat tangan atau dengan melemparkan kerikil kepada orang itu, dan bukan dengan ucapan mulut. Tengok, isunya ni jangan ada bunyi. Dia tak nak ada bunyi, supaya diam, fokus. Hanya apa boleh kita buat, isyarat je, tanpa ada bunyi. Jangan ada bunyi. Satu, kata pengarang, kata Imam Ghazali. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kalau dia jenis tak faham, boleh lempar dengan kerikil. Kalau tuan-tuan ada handphone, ambil handphone, campak ke handphone, tak kerti bahasa pula kan, so diam tak kerti diam, handphone ke tasbih ke, ambil cabut kepiah, campak ke kan. Macam ni dia sebut ke kerikil. Sebab kalau kita tengok zaman dulu, zaman tabi'in, zaman ulama dulu, dia orang ni tak ada kapek-kapek ni. Jadi semayang tu mungkin atas tanah, atas batu-batu, atas pasir. Jadi ambil kerikil tu campak, campak suruh diam kan. Dengan tanda suruh buat tanda diam. Kan dia balas balik, dia pula campak kat kita. Orang ni campak, jadi main pula orang kan. Janganlah gitu kan. Jadi maksudnya kita faham, itu ada arahan untuk supaya kita
Diam. Okey, bukan dengan ucapan mulut, bukan dengan bunyi. Seterusnya kata Imam Ghazali, apabila sembahyang telah selesai ditunaikan, maka bolehlah kita melakukan apa-apa yang biasa kita kerjakan sambil mengingati keagungan Allah Azza wa Jal serta memikirkan kebesaran nikmatnya. Jadi berhentinya apabila dia azan tu, berhenti terus cakap sampai habis khutbah, sampai imam naik, sampai habis solat. Bila dah habis solat, barulah kita melakukan apa-apa biasa kita kerjakan sambil mengingati keagungan Allah Azza wa Jalla serta memikirkan kebesarannya. Biasalah bila kita habis salam, dah salam, kita pun berzikir, kita berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan apa-apa bentuk yang biasa kita amalkan. Dia tak wajib, maksudnya zikir ni sama-sama semua kan. Betul kena duduk sekali tak. Zikir ni sendiri pun boleh, tak ada masalah. Bersyukur kepadanya kerana telah menggunakan taufik dan hidayah kepada kita. Di samping itu hendaklah sentiasa takut kepadanya atas kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Dia minta, kata Imam Ghazali, bila kita dah habis salat tu, apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, berzikir. Kedua, katanya memikirkan kebesaran nikmat-nikmat Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengannya kerana telah menggunakan taufik dan hidayah kepada kita. Bersyukur kita datang Jumaat, dapat tengok orang lain tak sempat Jumaat, tak pergi semayang pun ada, kita dah sampai, dah solat kan, habis solat, jadi bersyukur. Kemudian kata Imam Ghazali, seterusnya hendaklah sentiasa takut kepada Allah atas kelalaian yang kita lakukan. Jadi dalam solat kita ni pasti kita ada kekurangan. Orang dengar khutbah, kita ngantuk tidur kan, tak dengar pun, kita duduk je, mula imam baca Alhamdulillah, kita pun ngantuk kan. Dengar-dengar waktu Bilal kamat je, Allah, itu pun orang sebelah ketuk, so bangun, habis dah khutbah ni tersembahyang. Jadi kita ni, manusia ni sifat dia lemah, lemah, banyak kelainan, ngantuk lah, letih lah kan, kerja baru rehat, macam-macam ada kelemahan kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali, maka selepas solat itu kita hendaklah sentiasa takut kepada Allah atas kelalaian yang kita lakukan. Sama ada dari sudut otak kita berfikir ke, amalan kita, kesempurnaan salat kita kan, pastinya ada kelemahan. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah mengerjakan sembahyang Jumaat. Ni kita nak tengok bagaimana Nabi pula amalan dia bagaimana. Bila dia telah salat Jumaat, dia kata baginda bersembahyang 2 rakaat di rumahnya. Kan? Macam kalau kita tengok Masjid Nabawi tu, Masjid Nabi tu dengan rumah Nabi tu sebelah aja. Dia tak jauh, dia dekat aja. Dia Masjid Nabawi ni dia banyak kali renovation, pembesaran besar. Mudah kita nak tengok kalau tuan-tuan ni dah pergi Madinah dekat Raudhah tu kan. Dekat Raudhah dia kata baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tak jauh, dekat aja. Kawasan Raudhah tu. Dia tak ada besar sangat. Lebih kurang berapa kaki saya rasa. Dinding sini lebih kurang sampai dinding sana je lah. Maksudnya sana rumah Nabi, di belah sini depan sana lah. Kalau sana kita katakan dinding tu rumah Nabi, maka mimbar Nabi dinding belah sini, dinding cermin dah. Lebih kurang lah dinding tu sana, kawasan Raudhah panjang. Jadi itulah, jadi Nabi semayang kat sini lah, tengah, lebih kurang sini. Jadi Nabi bila habis aja salat, lepas solat Nabi akan keluar, Nabi solat solat sunat 2 rakaat dekat rumah dia. Nabi balik ke rumah, sebab rumah Nabi itu sebelah aja. Dan rumah Nabi bukan macam rumah kita dulu, dinding tu dia sekali. Lepas tu zaman Nabi dia masuk gitu aja. Macam kita ada pagar ni, nak balik rumah dulu, ambil motor dulu kan. Sebab sunnah kalau Nabi ni dia solat sunat, memang Nabi semayang dekat rumah. Begitu juga sebelum masuk waktu apa-apa, dia ada Bilal. Ada orang kanan dia Bilal bin Rabah ni tukang azan. Bilal lepas habis dia azan, Nabi dia akan solat sunat qabliyah pun dekat rumah dia. Nabi lepas solat sunat, Nabi akan baring, dia mengiring gitu kan. Kemudian dah selesai semua, Bilal dia akan panggil Nabi. Begitu juga selepas solat. Kalau solat Jumaat ni pun Nabi balik ke rumah. Tapi tuan-tuan jangan buat dia kat sini. Lepas solat Jumaat pakat semua balik rumah, tak semayang dah.
pergi ngetih lah, kedai lah kan, pergi pasar raya tak ada dah, balik rumah kan. Kalau kita semayang je lah sini kan. So ini nak cerita bagaimana Nabi yang rumah di sebelah tu adab kita sini semayang di sini. Okey. Sementara itu disunatkan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang pada mula itu kita dah sebut dah kelebihan apa amalan-amalan pada hari Jumaat. Salah satu dia ialah untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak selawat paling bagus pada hari Jumaat. Dan ni disebut juga disunatkan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita habis solat sunat ba'diyahnya, kemudian kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat serta malamnya. Okey. Dia bila sebut hari Jumaat ni dan Islam ni, dia bermula hari Jumaat tu start daripada maghrib. Kita dalam bulan Islam. Kalau bulan orang putih dia start ke 12 tu. 12 tu baru masuk hari baru kan. Kalau kita dah Islam ni dia start waktu maghrib. Bila masuk je maghrib, masuklah hari besoknya. Jadi kalau macam kita pada hari ini hari Jumaat, sebenarnya yang ditekankan daripada semalam, malam Jumaat kan, semalam maghrib tu, mula maghrib tu, itu bermulanya waktu yang sangat dituntut untuk kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah petang hari ni, sampai masuk sebelum maghrib. Bila masuk je maghrib begini, dah masuk hari Sabtu nanti kan. So begitu kita kena faham. Tu dikatakan pada hari Jumaat serta malamnya. Demikian juga memperbanyakkan sedekah pada hari itu, pada hari Jumaat. Kecuali kalau ada orang yang meminta-minta di saat imam sedang berkhutbah. Ada hukum dekat sini. Satu, pada hari Jumaat kita ni memang disunatkan memperbanyakkan bersedekah. Jadi tuan-tuan raba-raba dalam poket tu. Kalau ada lagi boleh masukkan kan, keluar masukkan tabung-tabung yang ada tu kan. Lagi banyak pahala dia. Satu, hari Jumaat pagi, tengah hari, petang, malam, yang hari Jumaat. Satu yang pertama. Tetapi dia ada satu lagi hukum dekat sini. Kalau hari Jumaat ada jenis orang, negara kita ni kurang kot. Tak ada. Ada yang jenis meminta-minta. Kalau kita ni kalau ada pun mungkin ada setengah tempat dia minta kebenaran, bentang sejadah, duduk luar-luar tepi sana, itu pun dengan kebenaran. Satu. Kedua, mungkin ada juga yang pegang tabung luar-luar pagar kan, jenis macam tu kan. Tapi yang dalam masjid saya rasa dekat negara kita ni tak ada. Tapi kalau kita pergi luar-luar negara Tan, Tenton, Gohet, Gostan, Syaitan, negara belah sana kan, sana tu mungkin kita akan jumpa agak lain, rare sikit lah dengan suasana ni. Maka kalau ada suasana begitu, maksudnya bentuk kita nak sedekah tu, maka yang tu yang dikatakan, kalau melainkan dikata kecuali kalau ada orang yang meminta-minta di saat imam sedang berkhutbah. Imam dah mula khutbah dah, dia duk minta yang tu kita jangan layan. Ada duit pun tak payah bagilah. Ada duit pun tak payah bagi. Imam Ghazali kita jangan layan. Kalau khatib dah sampai berkhutbah pun dia duk pegang tabung minta dengan orang, itu jangan layan. Sebab bila khatib mula berkhutbah, semua berhenti. Semua benda-benda kena berhenti, fokus kepada khutbah yang nak disampaikan. Adab tu kita kena jaga. Tengok dia, kalau dia orang bawa tabung ke kan, kalau orang nak minta sedekah ke, minta bantuan ke kan, kena pastikan. Kalau kita sebagai AJK, kita kena pastikan once bila khatib mula je berkhutbah kan, suruh tutup semua. Kadang-kadang ada minta kebenaran kan, bila khatib mula je suruh tutup semua. Apa-apa bentuk sedekah semua suruh berhenti. Jangan bagi. Mungkin ada yang minta kebenaran kan, kita benarkan kan. Tapi once bila khatib naik je, alhamdulillah dia kata kan, tutup, semua suruh tutup bagi arahan. Kadang-kadang yang minta ni dia tak tahu, dia tak kita hukum kan. Kita sebagai AJK, bahagian pengurusan OBT kita di sini, tengok ada tu, stop, tutup, semua suruh berhenti. Jangan bagi orang. Kalau boleh yang kat luar pun ada pun, kalau kita ada kuasa boleh bagi arahan, suruh berhenti. Jangan ada benda tu. Sebab ada disebutkan oleh para ulama sedemikian. Okey. Kemudian pengarang Imam Al-Ghazali dibawakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila ada orang yang meminta-minta di masjid, maka sebaiknya jangan diberi. Yang dimaksudkan ialah orang-orang yang suka meminta-minta di masjid dengan cara melangkahi orang ramai. Tadi satu bentuk tadi kita kaitkan dengan waktu khatib sedang
berkhutbah tu kena berhenti. Itu satu bentuk. Kemudian dia bawakan riwayat yang kedua pula. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata apabila ada orang yang meminta-minta di masjid, maka sebaiknya jangan diberi. Yang dimaksudkan ialah orang-orang yang suka meminta-minta di masjid dengan cara melangkahi orang ramai. Kecuali kalau ia meminta-minta dengan cara berdiri atau duduk di tempatnya tanpa mengganggu orang ramai. Tadi kita bincang bila dah khutbah memang fully berhenti. Ini jenis sebelum khutbah lagi. Tapi jenis meminta-minta, negara kita saya rasa tak ada kot Malaysia ni, keluar negara, jenis dia masuk dalam ni, duk bawa tabung, duk tadah, langkah sana, langkah sini, langkah khatib belum khutbah lagi, kan, masuk sana minta sini kan, duk minta orang tu, minta orang, dia melangkahi orang, melangkahi orang, minta ni. Maka itu juga yang dikatakan dia mengganggu orang ramai, dia kata. Maka yang dimaksudkan ialah orang-orang yang suka meminta-minta di masjid dengan cara melangkahi orang ramai, kecuali kalau ia meminta dengan cara berdiri ataupun duduk di tempat tanpa mengganggu orang ramai, duduk kat satu sudut, yang tu tak apa, kata. Tapi kalau yang jenis melangkah-langkah ni jangan diberi, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Okey. Kemudian kata pengarang lagi, sebahagian salaf, ini ulama-ulama salaf lah. Ulama salaf ni maksudnya ulama yang 300 hijrah yang awal. Satu ulama salaf tu standardnya begitulah, kata ulama. Ulama salaf 300 hijrah yang pertama tu disebut sebagai ulama salaf. Selepas 300 tu kita panggil dia ulama khalaf. Kedua ada juga ulama yang bermanhaj salaf. Ulama sekarang ni juga, tapi dia berpegang kepada manhaj salaf. Begitu juga adalah kepelbagaian dalam memahami erti salaf itu. Sebahagian ulama salaf memakruhkan membeli air di dalam masjid untuk minuman atau untuk disedekahkan kepada orang lain, sehingga tidak terjadi jual beli di masjid. Sebab hal yang sedemikian ini adalah dimakruhkan. Lagi satu isu ni termasuk dalam isu jual beli dalam masjid. Sebab itu kalau kita nampak ada setengah masjid, setengah surau, kadang-kadang dia ada jual, ada tak air infak kan, air infak. Jadi dia ada beberapa isu tentang jual beli dalam masjid. Larangan Nabi SAW berjual beli dalam masjid. Maka disebut sini setengah salaf memakruhkan dalam masjid. Kita kena faham masjid ni satu, dia ada border. Maksudnya yang kalau setengah masjid tu kadang dibuat lain. Kadang-kadang orang tak tahu masjid ni di mana batas suci, ya kan? Jadi biasanya pihak masjid, pihak surau, kita akan letakkan batas suci, letakkan batas supaya dia akan naik. Orang tahu, oh ini maksudnya lepas pada ini dah dinilai ke dalam masjid, kan? Kadang-kadang orang datang dia tak tahu dekat mana batas masjid, pintu ni ke ataupun pagar. Contoh ni, adakah pintu cermin ini ataupun depan situ masih dikatakan dalam lagi, kan? Yang tu ditentukan oleh siapa? Kita, AJK, pihak pengusaha masjid, kita yang tentukan, supaya orang datang dia hukum dia jelas. Contohnya macam belakang ni, kita nak katakan selepas cermin itu dah luar daripada batas suci. Jadi kalau orang yang uzur apa-apa, dia boleh duduklah dekat luar tu, kan? Supaya dia ada tempat dia. Sebab itu pentingnya kita mengurus ni, kita tahu benda-benda macam tu kita kena decide. Yang ni takkanlah Jabatan Agama nak decide. Yang ini kita orang dalam ni akan decide, supaya orang datang dia tahu dia punya level mana dia boleh pergi, dia melangkah bagi orang-orang yang uzur. Okey. Alright. Okey, sebagian ulama salaf dia memakruhkan membeli air di dalam masjid. Maksudnya ada jual beli dalam masjid tu, ni tak kata sepakat. Sebagian ulama salaf dia kata dia memakruhkan, kerana ada larangan jual beli dalam masjid. Ada juga sebagian ulama salaf yang berkata bahawa perkara itu tidak menjadi masalah kalau wangnya diberikan di luar masjid. Jual beli dalam masjid, tapi duit tu dekat luar. Dia bahas panjang lah tentang jual beli dalam masjid. Tambah zaman kita sekarang ni, tuan-tuan duduk sambil buka Shopee dalam masjid, kan? Masa Jumaat, alah boring pula tazkirah sebelum Jumaat ni, buka Shopee beli barang, shopping, jual beli dalam masjid. Tu ada perbahasan tu, jangan main duduk hukum. Maksudnya kita dalam masjid kita buat beli, ada panjang perbahasan tentang kita duduk. Maksudnya masjid yang nama tempat solat dia ada hukum khusus.
yang perlu kita jaga, kita pelihara sebab dia ada kesucian dia sendiri. Berkaitan segala yang berkaitan dengan masjid ni, dia ada hukum dia, ada dalil-dalil dia yang perlu kita fahami dengan baik ya. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah nanti saya sambung lagi pada Surau Haji Maksum pada sesi-sesi Jumaat yang akan datang yang kitab ni. Menarik sebenarnya untuk kita fahami. Kadang-kadang kita terlepas pandang isu-isu sedemikian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta memelihara akidah agar sentiasa beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, iaitu bahana nikah sedikit. Bernikah adalah salah satu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernikah juga dituntut sebagai suatu usaha menyambung silaturahim serta keturunan seseorang di masa hadapan, di samping membina keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Dengan niat
dan tujuan yang sangat murni. Syariat Islam telah menetapkan setiap pernikahan yang dijalankan wajib memenuhi rukun dan syaratnya agar matlamat utama pernikahan dapat sesuai dengan salah satu maqasid syariah, iaitu memelihara nasab, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sesebuah keluarga. Oleh itu, sebagai umat Islam dan khususnya rakyat di negeri Selangor, kita perlu sedar urusan pernikahan yang akan dijalankan perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama, bagi memastikan setiap akad nikah adalah menepati hukum syarak demi kebaikan suami isteri dan ahli keluarga. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mutaakhir ini kita sering mendengar semakin ramai umat Islam di Malaysia dan di negeri Selangor khususnya telah melaksanakan majlis akad nikah di luar negara seperti Thailand, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan pelbagai negara lagi. Yang mana pernikahan yang dijalankan ada yang mendapat kebenaran dari pihak berkuasa yang telah diamanahkan seperti Jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia, dan sangat mendukacitakan ada pernikahan yang dijalankan tanpa mendapat kebenaran sebelum akad nikah dijalankan. Pelbagai sebab utama telah dikenal pasti menjadi punca berlakunya pernikahan di luar negara, dan ada pernikahan yang dijalankan tanpa kebenaran atau yang disebut sebagai nikah sindiket. Di antaranya adalah pertama, berpoligami tanpa kebenaran dengan alasan ianya lebih mudah tanpa melalui proses di mahkamah dan tanpa pengetahuan isteri-isteri sedia ada. Sedangkan berpoligami dianjurkan antaranya dapat membina jaringan keluarga yang lebih luas serta sifat kasih sayang sesama ahli keluarga. Kedua, mendakwa wali nasab sedia ada tidak bersetuju atau enggan, sedangkan perkara ini boleh diselesaikan dengan permohonan wali hakim atau wali raja di Mahkamah Rendah Syariah, dan ianya lebih mudah dan selamat daripada kesan negatif jangka panjang. Ketiga, pasangan yang telah terlanjur hingga kan ada yang telah mengandung. Oleh sebab itu mereka yang menganggap bernikah di luar negara dapat menutup aib mereka, sedangkan hakikatnya setiap perbuatan dosa itu tetap wajib bertaubat dan bersedia bertanggungjawab dengan kelahiran anak yang mungkin menjadi tidak sah taraf. Keempat, pasangan yang bernikah dengan warga asing dengan anggapan ianya mudah kerana tidak perlu mendapatkan kebenaran dari pihak berkuasa bagi warga asing tersebut, sedangkan proses pendaftaran tanpa kebenaran akan mengambil masa yang lama dan biasanya akan menyebabkan kesukaran mendapatkan visa untuk terus tinggal di negara ini. Dan kelima, rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara kerana belajar atau bekerja di luar negara sering menganggap tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berwajib, sedangkan pelbagai kemudahan telah ada bagi mendapatkan kebenaran untuk berkahwin. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sedarkah kita atau mungkinkah kita tidak tahu terlalu banyak masalah yang akan timbul akibat bernikah di luar negara tanpa kebenaran? Habis fikirkah kita atau akan baik buruknya? Bersediakah kita untuk menguruskan semula pendaftaran perkahwinan di negara ini? Bersediakah kita menghadapi pelbagai masalah yang biasanya akan membawa tekanan dalam kehidupan berumah tangga? Atau adakah kita tidak peduli langsung dengan apa yang akan terjadi asalkan kehendak kita tercapai, sehingga ada yang berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan undang-undang? Wahai muslimin, berfikirlah dengan minda yang waras serta hati yang jernih serta tawaduk sebelum kita cuba ingin melakukannya. Khatib juga ingin menjelaskan di antara bahana nikah luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan secara sindiket adalah: pertama, proses pendaftaran pernikahan tersebut akan memakan masa yang panjang kerana melibatkan prosiding dan dokumentasi untuk didaftarkan semula, kerana melibatkan pengesahan dari mahkamah dan akan bertambah rumit
sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak mencukupi atau palsu. Kedua, jika tidak didaftarkan, maka tiada surat perakuan nikah yang benar akan diperolehi, dan kita harus sedar surat perakuan nikah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai suami isteri. Tanpanya kita tidak dapat mendaftarkan kelahiran anak seperti biasa, lalu mengakibatkan status pengesah tarafan dan warga negara juga tidak dapat dipastikan. Urusan perubatan, rawatan dan pendidikan anak juga akan bermasalah jika tidak mendapat status warga negara. Ketiga, menghadapi masalah dalam urusan penyambungan visa untuk terus berada dalam negara ini yang akhirnya terpaksa berulang alik ke luar negara yang memerlukan kos keuangan yang tinggi. Keempat, pengurusan harta pusaka juga akan turut terkesan kerana pihak yang berkaitan gagal mengemukakan dokumen pernikahan yang diiktiraf. Kelima, pelbagai tuntutan di mahkamah seperti tuntutan penceraian, pengesah tarafan anak, tuntutan nafkah, tuntutan hadanah, tuntutan keadilan berpoligami antara isteri-isteri, tuntutan harta sepencarian dan sebagainya tidak dapat diuruskan juga disebabkan gagalnya mengemukakan surat perakuan nikah yang diiktiraf. Keenam, harus diingat juga bahana yang sangat memeritkan adalah apabila mahkamah mendapati pernikahan yang dijalankan di luar negara adalah tidak sah kerana tidak menepati hukum syarak, maka pernikahan yang berlaku akan difarakkan atau dibubarkan. Kaedah fiqh mengatakan al-aslu fil abda'id tahrim, asal dalam perkara jima' adalah haram. Ketujuh, tindakan undang-undang di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 boleh dikenakan kerana bernikah tanpa kebenaran dan boleh dikenakan denda RM1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Antara kesalahan-kesalahan yang akan dikenakan denda seperti yang disebutkan juga adalah kesalahan Seksyen 124, poligami tanpa kebenaran. Seksyen 40, akad nikah tanpa kebenaran. Seksyen 31, lewat mendaftar perkahwinan. Dan Seksyen 134, bersubhat melakukan pernikahan. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, menyedari hakikat bahawa perkahwinan luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan sedikit, umat Islam wajib mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, pernikahan yang hendak dilaksanakan mestilah mengikut hukum syarak dan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi sebuah kehidupan keluarga yang mawaddah, warahmah, sakinah dan sentiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mengikut peraturan akan membawa pelbagai masalah dan akan merugikan banyak pihak, terutamanya suami isteri kerana tidak mempunyai surat perakuan nikah yang diiktiraf. Dan ketiga, undang-undang yang dibuat bukanlah untuk menyusahkan mana-mana pihak. Bahkan tujuan utama enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dikuatkuasakan bagi menjaga kebajikan isteri dan anak-anak pada masa akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih, sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minal musyrimin wa razaqana minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'ayni 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdzil wiqayatika samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الطاعة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة وبعثه المقام محمودا لزواده إنك لا تحلف استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan rahimakumullah. Bacaan dan salat dengan riwayat Khalad dari qiraat Hamzah. Salli fadhal Jumaat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walal akhiratu khairul laka minal uli. ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك